Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tumpuan rakyat Malaysia adalah bagi pilihan raya kecil Dun Mahkota. Ada yang kata calon daripada Kerajaan Perpaduan akan menang. Ada yang kata calon daripada Perikatan Nasional yang akan menang. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, ramai yang memilih BN yang akan menang. Namun ramai juga yang memilih PN yang akan menang. Namun setelah penamaan calon, rupanya ini yang berlaku kepada Perikatan Nasional yang bagi saya pasti satu berita duka cita untuk kepimpinan Perikatan Nasional. Perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 15 September. Permulaan hambar PN tawan hati pengundi Cina. PRK Mahkota, PN berhasrat menawan pengundi Cina, menghantar mesej kepada Kerajaan Madani dan menghukum mereka dalam pilihan raya. Namun, pada majlis ceramah pertama di kawasan pengundi Cina terbesar di Mahkota malam tadi, hanya 3 orang Cina yang hadir. 3 individu itu sebagai sebahagian daripada kira-kira 25 hadirin majlis ceramah di Bandar Tengah, sebuah kawasan dengan 2/3 penduduk Cina. Salah seorang daripada 3 individu itu dipercayai ahli gerakan kerana memakai jaket PN dan selebihnya ahli PN dan pihak media. Penceramah utama, ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasruddin, menyedari kekurangan hadirin di situ. Tuan-tuan dan puan, saya ucap terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya pada malam ini. Walaupun yang di hadapan saya ini tak sampai 30 orang katanya. Dia menyeru pengundi Cina di Dun Mahkota supaya memberi isyarat jelas kepada Kerajaan Persekutuan dengan menolak calon BN pada PRK Mahkota. Orang Tionghoa kena hantar isyarat kali ini pengundian di PRK 29 Mahkota katanya. Azman turut menegaskan kerajaan gagal menangani isu kritikal seperti kenaikan mendadak kos sara hidup dan gaji rendah, selain menyalahgunakan Akta Sultan 1948 terhadap pengkritik. Calon PN Muhammad Haizan Jafar turut hadir berkempen. InsyaAllah, kalau saya dipilih, InsyaAllah saya akan buat apa yang perlu dan patut, kata jurulatih bola sepak itu. Haizan berhadapan dengan Ketua Pemuda UMNO Keluang Syed Hussein Syed Abdullah dalam pertembungan 1 lawan 1 dalam PRK Mahkota yang bermula dengan hari penamaan calon semalam. SPR menetapkan 28 September sebagai hari mengundi. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah ini satu mesej jelas bahawa Kerajaan Perpaduan ataupun calon Barisan Nasional akan menang PRK Dun Mahkota? Saudara-saudara, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Akhirnya PN dalam satu kejutan besar. Ini adalah berkaitan dengan MOU ataupun perjanjian bersama dengan kerajaan yang melibatkan peruntukan yang sama rata bagi ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Namun saudara-saudara, PN telah sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan Madani. Adakah ini akan memberi kesan yang buruk kepada pembangkang sendiri, PN, ataupun memberi kesan yang buruk kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Kerana akhirnya ada yang mengungkit manifesto ataupun janji daripada Pakatan Harapan untuk memberikan peruntukan yang sama rata bersama dengan ahli parlimen pembangkang. Ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, perkongsian daripada Syabuddin Husin bertarikh 15 September, memang patut PN tolak MOU dengan Kerajaan Madani. Blok pembangkang PN akhirnya menolak secara mutlak MOU dengan pihak kerajaan yang merupakan syarat untuk ahli-ahli parlimen mereka diberikan peruntukan kewangan oleh Kerajaan Madani bagi kawasan masing-masing. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin memberi 4 sebab penolakan tersebut. Saudara-saudara, adakah patut pembangkang ataupun PN menolak MOU tersebut?
Dengan ini mereka tidak akan mendapat peruntukan. Dan dengan ini, adakah mereka akan berhadapan dengan kesukaran bagi menghadapi PRK, PRU, ataupun PRN? Adakah dengan ini pengundi-pengundi PN akan melompat kepada PH? Kita pun tak tahu. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin memberi 4 sebab. Pertama, MOU yang disediakan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, di mana beberapa syarat yang dikenakan dikhawatiri boleh menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputra. Kedua, MOU juga dianggap bertentangan dengan nilai budaya, moral, dan agama, di mana draft yang disediakan mengandungi beberapa syarat yang dilihat bertentangan dengan nilai tradisi, budaya, moral, agama, serta tempatan. Ketiga, ia boleh disalah tafsir dan terdedah kepada salah guna kuasa kerana MOU itu tidak mempunyai mekanisme yang jelas, dan keadaan ini boleh membuka ruang kepada berlakunya pelanggaran, mungkir janji atau ketidakpatuhan secara ex parte sebelah pihak. Yang keempat, MOU turut dilihat mengongkong kebebasan bersuara ahli-ahli parlimen lantaran mengandungi perkara-perkara yang mengekang kebebasan bersuara ahli parlimen, sedangkan setiap ahli parlimen mempunyai hak dan imuniti untuk bersuara bagi pihak rakyat mengikut Akta 347 Akta Majlis Parlimen, Keistimewaan dan Kuasa 1952. Menurut Hamzah lagi, kesemua ahli parlimen PN sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan. Dengan penolakan itu bermakna ahli-ahli parlimen PN tidak akan memperolehi sebarang peruntukan keuangan daripada kerajaan. Meskipun memberi peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti adalah antara janji yang terkandung dalam manifesto PH sebelum PRU lalu, serta tercatat dalam catatan malaikat di atas langit. Nampaknya satu lagi janji PH dimungkiri dan dicapati. Selain janji popular untuk menurunkan harga minyak yang masih dinanti-nanti setelah Anwar berjaya dalam cita-cita untuk menjadi PM. Sepatutnya oleh kerana janji memberi peruntukan sama rata kepada semua MP adalah janji PH sendiri. Tidak apa-apa MOU perlu dijadikan syarat sebelum peruntukan kewangan hendak diberi kepada MP-MP pembangkang. Beri sajalah tanpa syarat sebagaimana telah dijanji. Bukan pun pakai duit sendiri atau duit bini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini sedikit sebanyak Anwar Ibrahim berisiko untuk hilang undi, berisiko untuk digesa letak jawatan ataupun dipecat? Tuan-tuan dan puan, akhir daripada tulisan Syahabuddin Husin, cuma satu hakikat yang jangan dilupai, rakyat sentiasa memerhati. Dan bila tiba masa memerlukan undi nanti, mungkin yang tinggal hanya mampu gigit jari. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?